Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kak buka majlis dulu ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, dua minggu lepas kita sampai bab 9 kan Ustaz. Kami buku tak sampai lagi Ustaz. Hampir sampai dah sampai ke Malaysia dah. Baik, silakan Ustaz. Sekejap cari hadis Okey Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Kaniza dan ibu-ibu yang saya kasihi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. Kita dapat jumpa dan pagi ni terjumpa awal sikitlah ala-ala cuti ya. Dan boleh kita berhenti awal, kita boleh buat kerja apa-apa yang lain ya. InsyaAllah tersambung hadis yang ke-366. Tapi apa ni tak boleh nak buka lagi ni. Tak saya tekan dulu. Boleh pun. Okey. Tapi ni satu lagi. Okey yang ni. Sekejap saya nak charge yang sekejap. Okey, sorry. Jadi ni hadis yang kita nak bincang hari ni. Kalau ikut sen ini, nombor hadisnya 359 ya. Tapi kalau dalam buku kita 366. Nombor hadis ni bukan Imam Bukhari yang letak. Dia pencetak lah yang letak. Jadi sebab itu dia berbeza-beza nombor tu Sekejap mengah. Okey, baik. Okey. Bagi saya tenang sekejap. Okey. Hadis ni disampaikan oleh guru Bukhari namanya Asim bin Ali ya. Asim bin Ali dan sumber hadis ni ialah Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal sa'ala rajulun radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ma yalbasul muhrim. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu an bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang, dia tanya ma yalbasul muhrim, apa yang boleh dipakai oleh orang yang muhrim. Muhrim ni apa ya Kak Liza? Ibu? Dalam ihram.
dalam ihram. Habis tu yang kita ada hubungan dengan orang tu kita panggil apa? Mahram. Okey, terima kasih banyak Kak. Kita bezakan ya antara mahram dengan muhrim. Mahram ni hubungan seseorang yang kita haram kahwini. Itu namanya mahram, haram kan. Muhrim ni orang yang berada dalam ihram yang mana dia diharamkan untuk melakukan beberapa perkara. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yalbasul qamis, tidak boleh pakai kemeja, wala sarawil, seluar. Seluar. Saya dah cerita kita terbalik. Kita seluar. Dia sarawil. Walal burnus. Okey. Kita tak boleh pakai burnus. Burnus ni apa ya? Burnus ni ialah baju luar panjang yang menutup kepala, macam apa nama Syekh Said Kamani pakai. Dia pakai baju yang luar tu, kita boleh tutup kepala tu. Wala sauban masahu za'faran, tak boleh pakai mana-mana baju yang telah dicelup dengan za'faran ataupun waras. Waras ni apa benda lah, dia punya benda-benda seumpama za'faran jugalah. Faman lam yajid an-na'lain, sesiapa yang tidak memiliki capal. Capal ni artinya selipar yang terbuka, yang boleh nampak dia punya bahagian atas kaki tu. Falyalbasil khuffain, maka boleh pakai khuf. Cuma wal yaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Cuma khuf itu kita perlu potong dia sehingga keduanya menjadi di bawah mata kaki. Artinya kita kan orang yang berihram kan, dia kena, lelaki tu kena pakai selipar yang nampak dia punya semua jari jemari dia. Tak boleh dia kalau selipar terbuka tapi menyebabkan kita tak nampak kaki jari hujung kerana dia sempit, tak boleh. Dia kena terbuka semua jari jemari. Sebab tu Nabi kata pakai na'lain. Na'lain ni benda yang boleh terbuka tu lah. Kalau tak ada na'lain, maka kena ijaz dia punya khuf dia tu. Okay. Apa benda ni? Patutlah yang sorry. Macam ni. Na'lain. Dia terbuka semua kan? Dia punya ni. Cara kita pakai ni, semua jari jemari kita akan nampak. Tapi kalau khuf dia tak akan nampak, dia benda yang tertutup kan. Walaupun ibu-ibu dah tahu lah, tapi kita tunjuklah kalau nak belajar ni. Dia tertutup khuf. Inilah khuf yang orang kata kasut kulit tu, yang boleh kita sapu atas tu kan. Okey, jadi kena potong khuf tu bagi jadi macam capal tadi. Okey, itulah dia punya ni. Okey, sekarang ni kita cuba tengok pula pakaian yang namanya burnus ni. Burnus ni apa dia? Ini burnus. Tak ada ni apa benda ni. Sekejap. Burnus. Tak ada, apalah. Okey, jadi di sini menariknya sahabat Nabi ni dia tanya Nabi SAW apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Dia tanya apa yang boleh dipakai. Nabi tak jawab apa yang boleh dipakai. Nabi kata benda yang tak boleh dipakai. Sebab kalau Nabi nak cerita apa yang boleh dipakai, panjanglah Nabi kena senaraikan. Jadi untuk memudahkan, Nabi hanya menceritakan apa benda yang dilarang untuk kita pakai, ya. Dan itu merupakan peraturan dalam berihram. Dan saya Kak Liza, saya ada pengalaman. Dan pengalaman itu alhamdulillah menambahkan ilmu. Lepas kita tawaf, sa'i, kita buat umrah. Okay, lepas selesai tu saya pun balik ke hotel dan saya tak bawa gunting untuk kita tahallul. Okey. Jadi saya balik ke hotel dengan niat saya nak tahallul di hotel lah. Tapi bila sampai di hotel tu saya terlupa. Saya dah mandi, saya dah pakai baju dan saya pergi makan. Sampai ke atas, isteri saya tanya dah tahallul belum?
Ke tak lama? Belum lagi. Masa tu kalutlah sebab kita dah pakai baju biasa dah. Sedangkan tahallul bercukur itu atau gunting, itulah yang membolehkan kita pakai baju biasa kan. Alhamdulillah, saya dah baca, saya dah tanya kawan saya kerja tabung haji, ustaz bukan tabung haji, dia ustaz yang uruskan bahagian haji, dan saya pun sempat baca beberapa fatwa ulama. Kalau kita belum lagi gunting rambut, belum tahallul, tapi kita dah mandi dan dah saning baju dah, maka caranya ialah kita buka balik baju tu, kita pakai balik ihram, pakai kain bawah pun cukup, kemudiannya kita tahallul, kemudian barulah lepas. Maknanya itu sahaja. Tanpa ada sembarang denda yang dikenakan. Alhamdulillah. Masa tu memang kalut lah. Tapi pengalaman itu memberikan kita satu ilmu dan minta kita berhati-hatilah pada masa akan datang kan. Okay, baik. Jadi sekarang ni, artinya dia larangan daripada buat benda-benda demikian tu untuk disiplin dalam beribadah. Tak kena dam. Dia disiplin dalam beribadah dan kita kata kenapa disiplin tu begitu ketat. Dia biasalah. Apa-apa benda ni, disiplin ni untuk membuatkan kita ni mengikuti peraturan dengan betul. Dan apabila kita boleh ikut peraturan pakaian di Mekah, kenapa kita tak boleh ikut peraturan di negara kita Malaysia? Daripada sudut menutup aurat dan sebagainya. Sepatutnya begitu. Kesulitan yang kita alami masa kita buat haji baik, umrah baik pun kita boleh ikut. Maka di Malaysia pun lagi-lagilah kita boleh ikut peraturan tersebut sepatutnya ya. Dan saya pun dah kongsikan dengan ibu-ibu sekalian sebelum ini, kenapakah kalau kita melakukan kesilapan-kesilapan yang mudah sebegitu rupa, kita dikenakan dam. Sebagai contoh, kita orang lelaki pakai kopiah, dikenakan dam. Ataupun kaum wanita, dia buat kesalahan tertentu, kena dam. Sedangkan kalau orang yang tengah haji ataupun umrah, dia buat rasuah sebagai contoh, tak kena dam. Ataupun dia buat transaksi ribawi semasa haji pun tak kena dam. Jadi kenapa buat dosa besar tak dikenakan dam? Kenapa buat benda yang tak berdosa, pakai kopiah dan sebagainya, atau pakai kasut bagi orang yang berhaji, bagi lelaki dikenakan dam? Jadi jawabnya, dosa-dosa besar itu seperti rasuah baik, seperti judi, seperti ribawi dan sebagainya, itu semua telah membuatkan haji tidak diterima. Jadi kalau bayar dam pun tak ada apa-apa nilai dah. Macam kesalahan tadi dia kena dam, yang bermakna haji itu masih ada nilai dia. Yang tadi haji sudah tidak ada nilai ya. Dan kenapa dinamakan dam? Dam tu artinya darah. Darah. Artinya kita kena tumpahkan darah haiwan disembelih untuk menggantikan kesilapan yang kita lakukan ya. Okey, itu berkaitan dengan pakaian. Baik, sekarang ni kita masuk yang seterusnya, bab ma yasturu minal aurati, bab apa yang perlu bab menutup aurat. Bab menutup aurat. Okey ni. Bab ma yasturu minal aurah, hadis daripada guru Bukhari Qutaibah bin Sa'id. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anishtimalis samma. Anishtimalis samma. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada istimalis samma. Apa dia istimalis samma? Nanti kita tengok. Wa an yahtabiyar rajulu fi saubin wahidin laisa ala farjihi minhu syai'. Dan Nabi larang kita pakai duduk ihtiba. An yahtabi ni duduk ihtiba dengan sehelai kain tanpa ada apa-apa kain yang menutup bahagian kemaluan dia. Okey, baik. Istimalis samma. Inilah istimalis samma ni. Macam ni. Okey. Yang keduanya al-ihtiba. Al-ihtiba. Alamak salah. Okey, ni duduk macam ni.
karahatil ihtiba yaumul jum'ah. Duduk macam ni. Dengan minta maaf ya ibu, kalau duduk macam ni, kalau kita orang lelaki dia tak pakai seluar ke apa, jadi itu mendedahkan aurat dia. Jadi Nabi SAW larang duduk ihtiba, macam ni okeylah. Tapi hari Jumaat dia tak boleh kan. Larang duduk ihtiba, dan orang panggil apa, tanpa ada kain yang menutup bahagian tu dia lah, bahagian aurat berat dia tu. Okey. Juga kita dilarang untuk meletakkan tangan kiri, menumpan di tangan kiri ketika tahiyat akhir. Macam mana yang saya nak cari hadis tu? Kod-kod ada, larangan tumpang tangan, larangan apa ya? Kita duduk sengit di tangan kanan kiri tu, punya tumpang, apa nama? Bersandar pada tangan kiri tu kan. Okey. Macam ni. Orang yang duduk tahiyat akhir, badan dia kan berat ke sebelah kiri kan. Dia pun duduk macam ni. Okey. Ini pun dilarang juga. Tu pun dilarang juga. Kalau ikut hadis Nabi tu sampai macam tu. Dan ini memang sahih lah. Saya dah check dah. Nabi SAW larang saya bersandar pada tangan kiri di belakang. Ya. Larang, kenapa engkau duduk seperti orang yang dimurkai. Jadi ulama bahas lah. Saya baca perbahasan ulama kenapa perkara itu dilarang. Jadi ada kemungkinan benda ni tak sesuai untuk kesihatan kita. Yang jadi dilarang tu. Bukanlah larangan itu membawa maksud haram ataupun makruh berat ya. Tapi dia tidak sesuai untuk kesihatan. Okey, jadi sekarang ni yang dilarang ni ini satu, istimal nisma. Ini istimal nisma. Yang kedua tadilah duduk ihtibak mengangkat kedua-dua kaki tu kan. Tanpa ada kain untuk menutup bahagian aurat berat dia. Okey, baik. Jadi ini melibatkan soal aurat dan kita dah sebut dah bahawa aurat tu kalau ikut Imam Bukhari, beliau agak sedikit luas lah kalau ikut Bukhari. Ini kita lihat dalam keterangan oleh Ibn Hajar. Sekejap ya. Kat mana dah? Bab ma yasuru minal aurati. Okey. Annahu yara annal wajiba satru sawataini faqat. Kalau ikut Imam Bukhari ni secara zahirnya beliau hanya melihat kita wajib menutup as-sawatain. As-sawatain ni sama dengan ayat Quran tu lah. Fabada lahuma sawatuhuma. Maka nampak kedua-dua sawatuhuma, Adam dan juga Hawa. Iaitu bahagian kubul dan juga dubur kan. Jadi semacam Imam Bukhari ni dia tengok kalau di luar solat yang wajib ditutup hanyalah bahagian kubul dan juga dubur. Manakala yang lain itu dikira sebagai bukan aurat. Contohnya paha. Dalam perbahasannya paha itu mungkin pada Imam Bukhari, ini ulama tak dapat kepastian yang jelas, tapi kemungkinan dia bukan aurat. Okey. Tapi bukanlah bermakna apabila kita sebut paha itu bukan aurat menurut Imam Bukhari, artinya Imam Bukhari pun kata tak apalah kalau kita pakai seluar pendek kalau berada di luar rumah. Okey, bukan begitu maksud Imam Bukhari. Dia bincang soal aurat ni dengan soal berpakaian merupakan dua benda yang berbeza, ya. Okey, macam kita kata apakah batasan aurat antara adik-beradik lelaki dengan yang lain, iaitu antara pusat hingga ke lutut. Maka adakah itu bermakna seorang itu boleh berada dalam rumah dengan hanya memakai seluar tanpa memakai baju? Jawabnya bukan begitu. Dia bukanlah satu galakan untuk tidak memakai baju di rumah. Tapi dia nak bincang benda aurat ni satu benda, soal berpakaian ni satu benda yang lain pula. Ya? Macam kita sebutkan perbahasan, apa hukum kalau orang tu solat dengan mengenakan baju curi sebagai contoh. Okey. Maka solat orang yang memakai baju curi sah sekiranya dia menepati syarat dan juga arkanus solat. Okey. Tetapi perbuatan dia mencuri baju itu dianggap sebagai berdosa. Dan solat yang sah tadi pun mungkin tidak mendapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma solat sahaja yang dianggap sebagai sah.
Artinya kalau dikatakan adakah dia dianggap berdosa kerana meninggalkan solat? Tidak, kerana dia solat. Tapi adakah solat dia mendapat pahala? Jawabnya pun tidak mendapat pahala kerana dia solat dengan memakai baju curi. Ya, okey, baik. Jadi dalam bab aurat satu benda, manakala dalam bab dalam bab berpakaian ia merupakan satu perkara yang lain. Okey, baik. Kemudiannya ada panjanglah perbahasan ulama tentang apa maksud as-samma itu sendiri. Antaranya inilah yang disebutkan. Qala Nawawi, Imam Nawawi sebut samma ni apa benda. Tapi saya kira kita boleh terima yang tadilah terus ya. Okey. Ala kullin, kita Nabi SAW melarang kita memakai baju yang mana boleh mendedahkan aurat kita ataupun dalam keadaan yang tidak sopan. Semua itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, selesai dalam bab itu. Kita ke depan sikit dan duduk somak itu, kalau kita duduk ihtibak itu, kalau dilihat dalam hadis yang lain, dia boleh duduk ihtibak. Duduk ihtibak tu bukanlah satu benda yang dilarang terus, tidak. Yang dilarang tu sekiranya kita tidak memakai seluar dia ataupun tidak pakai kain yang menutupi. Ini dilarang oleh Nabi. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'atain anil limas wan libas. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada dua jenis jual beli. Satu dengan limas dan juga nibas. Okey, tak apalah. Yang tu kena syarahan dalam bab jual beli. Dan Nabi larang kita daripada istimadus samma wa an yashtamila samma yang kita bincangkan tadi. Wa an yahtabir rajulu fi saubin wahidin. Okey, jadi poin dia di sini. Ibu-ibu ya. Nabi larang kita duduk ihtibak dengan menggunakan sehelai kain. Artinya kalau macam gambar tadi, dia pakai jubah dan dia pakai seluar, maka bolehlah dia duduk ihtibak dengan mengangkat kedua-dua kaki dia pegang, ya, boleh ihtibak. Tapi kalau dia hanya memakai, dengan minta maaf, dia pakai jubah aja, kemudian dia pakai seluar pendek ke dalam, okey, jadi tak bolehlah. Dia duduk ihtibak itu benda yang boleh mendedahkan aurat dia. Apalagi kalau dia pakai jubah yang labuh dan dia tak pakai apa-apa kat dalam. Okey, itu dilarang. Jadi isunya bukan duduk ihtibak tu dilarang. Duduk ihtibak tu boleh. Cuma cara pakaian tu semasa duduk ihtibak tu. Seterusnya kita ke depan lagi. Okey ni. Hadis yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Auf tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anak Abdul Rahman bin Auf ni namanya Humaid. Dia ambil hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ba'athani Abu Bakar radhiyallahu anhu fi tilkal hajjati fi muazzinina yauman nahr. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengutuskan saya ketika ibadah haji sedang berlangsung bersama dengan orang yang ditugaskan untuk membuat pengumuman. Muazzin ni artinya orang yang membuat pengumuman pada hari Nahar, pada hari Idul Adha di Mina. Jadi dia pergi dengan orang yang ditugaskan untuk buat pengumuman tu lah. Dia muazzin ini secara umumnya al-mu'lim, orang yang memaklumkan. Okay. Ini ibu ayah boleh lihat, ibu-ibu boleh lihat dalam surah Yusuf sebagai contoh. Surah Yusuf. Okey. Sorry, okey ni. Fa'adzana muazzinun. Mana ayat dia? Siapa nampak? Kak Nina nampak tak? Wa jazaohu qalu aqbalu alaihim. Ni summa azana muazzinun.
Okey. Kemudian, adakah muazzin di sini merujuk kepada muazzin yang melaungkan azan? Tidak. Ia orang yang membuat pengumuman tu. Maka ada seseorang membuat pengumuman, ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Wahai rombongan, ada kalangan kamu ni orang yang mencuri. Okey. Maka Abu Bakar ni utus Abu Hurairah bersama dengan orang yang bertugas untuk buat pengumuman tu, petugas-petugas haji, nu'azzin bi Mina, untuk kami membuat satu pengumuman di Mina, alla, okey, apa dia pengumuman dia? Alla yahujja ba'dal ami musyrikun. Selepas tidak boleh orang musyrik berhaji selepas tahun ini. Wala yatufa bil baiti auriyan, dan tidak boleh tawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Okey, itu dia punya poin dia. Dan samalah dengan riwayat yang lain pun sama juga. La yahujju ba'dal 'ami musyrikun wala yatufu bil baiti auriyanun. Okey. Jadi ada dua poin di situ. Tak boleh orang musyrik tak boleh buat haji. Sedangkan selama ini mereka buat haji pun orang musyrik ni. Dan yang keduanya ialah orang yang tidak berpakaian tidak dibenarkan untuk tawaf. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya ini perbahasan ringkas saja, menunjukkan bahawasanya kita dalam beribadah ni dia ada peraturan dia dalam bab menutup aurat dan sebagainya. Dan senang ceritanya ada ibadah yang mana kita kena tutup aurat dan ada ibadah yang mana kalau aurat itu terbuka pun dibenarkan. Mungkin ada aurat yang kita kata aurat ringan terbuka, contohnya ibu-ibu yang tidak memakai tudung di rumah, maka boleh tak nak baca Quran dalam keadaan tak pakai tudung? Jawabnya boleh tak boleh baca Quran tak pakai tudung? Boleh, boleh, tak ada masalah. Boleh, Ustaz. Contohnya ibu-ibu sedang basuh pinggan ataupun lipat kain ataupun nak baca suratul Mulk sebelum tidur, siapa yang rajin tu lah, masya-Allah. Ataupun baca 3 qul paling kurang, ataupun baca ayatul kursi. Semua itu dibolehkan dalam keadaan tidak memakai tudung, tidak menutup aurat lah kita katakan. Boleh. Yang kita duduk pakai tudung bila baca Quran tu, itu yang kita nak buka Quran tu. Itu pun tanda adab dan sopan kita terhadap Al-Quranul Karim. Tapi dalam keadaan biasa, boleh sahaja kita membaca Al-Quran meskipun tidak memakai tudung. Jadi maknanya ada masa kita boleh untuk berzikir, beribadah tanpa menutup aurat, tapi dalam masa yang lain tak boleh. Samalah juga dengan dalam bab ibadah tu, dia kena ada wuduk ke tak ada wuduk. Itu pun khilaf ulama. Contohnya tawaf. Tawaf fil bait, perlu ada wuduk ke tak ada wuduk? Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan wajib ada wuduk, dan itu pun terbahagi kepada 20 pandangan. Pandangan kedua menyatakan tidak wajib ada wuduk. Dan saya ada baca kitab At-Tarjih oleh Dr. Umar Bazamul. Yang kita tengok sikit, kitab At-Tarjih. At-Tarjih Dr. Umar Bazamul. Umar ada tak? Sorry. Ini sambil-sambil lah. Boleh kita tengok kitab sikit, cuci mata sikit kan. Okay, Dr. Umar Bazamul. At-Tarjih fi Masail Shaumi wa Zakah pun ada. Fi Masail Taharah pun ada. Ni dia. Dr. Umar Bazamul. Yang saya baca yang ni lah. At-Tarjih fi Masail Taharati wa Salah. Beliau lebih memilih pendapat bahawasanya ketika tawaf tidak wajib berwuduk. Yang terbaik ialah berwuduk, tapi tak wajib berwuduk, dan hujah yang dibawakan oleh Dr. Umar Bazamul bagi saya amat kuat, konkret. Okey, satu. Tapi bagi ulama yang menyatakan wajib kita berwuduk apabila kita tawaf, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama ialah kalau masa kita tawaf, pusingan ketiga sebagai contoh, tiba-tiba batal kita punya wuduk, maka batal keseluruhan tawaf tersebut. Kita kena ambil wuduk dan kita kena bermula dari yang pertama balik. Pusing balik 7 kali.
Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i menyatakan kalau batal pada pusingan ketiga, kita boleh berhenti, kita ambil uduk dan kita sambung balik pusingan yang seterusnya. Dan saya melihat ini sesuailah dengan apalagi kalau orang tu tawaf di pusingan yang besar tu dalam masjid tu kan. Di bahagian berbumbung tu. Itu kalau dah sampai pusingan ke-6, tiba-tiba batal wuduk, nak ulang balik yang pertama, pengsan lah jawabnya. Jadi pandangan mazhab Syafi'i dalam isu ini lebih tepat. Tapi saya melihat ada wajarnya untuk kita menilai pandangan Dr. Umar Bazamul yang tidak mewajibkan kita untuk berwuduk ketika tawaf. Jadi boleh digunakan apabila kita terdesak, sukar untuk mengambil wuduk, maka kita tawaf tanpa mengambil wuduk dengan berpegang kepada Dr. Umar, insya-Allah dibolehkan ya. Okay, baik. Seterusnya, ini dia sebenarnya dia masih duk bincang pasal pakaian dulu pada peringkat awal Imam Bukhari ni. Dan kita saya kira tak ada masalah sangat isu pakaian, tapi kita dah setuju kita nak baca juga hadis Nabi ni dengan tujuan untuk tahu ada lagi hadis-hadis yang jarang kita dengar kan. Okey. Ini as-salah bi ghairi rida. Solat tanpa memakai kain rida. Rida ni kain bahagian atas ya. Ataupun biasa orang sebut selendang. Ini disampaikan oleh Muhammad bin Al-Munkadir dan benda ni kita dah bincang sebelum ini tapi kita nak tengok sekali lagi secara ringkas sahaja. Dakhaltu ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma. Okey, siapa ingat? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma? Anhuma Ustaz. Anhuma, barakallahu fikum. Wa huwa yusalli fi thawbin multahifan bihi wa rida'uhu mawdu'. Okey. Muhammad bin Al-Munkadir jumpa dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam keadaan beliau solat dia selimut badan dia multahifan, sedangkan kain selendang dia ada, cuma dia letak di tepi je kain selendang dia. Falamman sarafa qulna ya Aba Abdullah tusalli wa rida'uka mawdu'. Selesai solat kami pun tanya, wahai Abu Abdullah, kenapa anda solat dalam keadaan tak guna selendang? Okey. Ini kita dah bincang dalam 2 bulan lepas. Beliau berkata, 2 bulan lepas, 2 minggu lepas. Na'am ahabbtu an yarani al-juhal mislukum. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli hakaza. Betul. Saja saya berbuat demikian supaya orang-orang yang tak cerdik sepertimu ni tengok cara saya solat. Dan ini saya pun pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan begini, tidak meletakkan rida. Okay, rida ni sebenarnya ialah satu kain yang digunakan untuk balut atas. Okey, dia punya maknanya sepatutnya Jabir ni Jabir hari itu dia pakai selai kain je. Selai kain dia balut badan dia. Okey, padahal boleh je selai kain yang dia balut badan dia tu dia pakai bahagian bawah dan ridak tu dia balut bahagian atas. Boleh begitu. Ridak dibalut di bahagian atas. Tapi beliau sengaja berbuat demikian tanpa menggunakan 2 helai kain untuk mengajar para tabi'in bahawasanya para sahabat Nabi dahulu, mereka orang miskin, orang susah, mereka solat dengan mengenakan sehelai kain yang besar sahaja dan benda itu tak ada menjejaskan solat pun. Okey. Dan guru saya menyatakan ridak ini sebenarnya bukan dipakai sebagaimana orang-orang sekarang diletak kat bahu macam tu je kan, ridak. Sebaliknya ridak itu digunakan untuk membalut bahagian atas. Sebagaimana sebagian orang dia pakai serban tu dia balut bahagian atas. Bukannya lipat-lipat letak di bahagian bahu ya. Bukan begitu. Okey, baik. Itu ringkas kita dah bincang sebelum ini. Nanti kita nak jumpa bahagian yang sedikit berat. Okey, ini dia. Bahagian yang kita perlu sedikit masa untuk menelitinya. Bab ma yuzkaru fil fakhiz. Bab membincangkan tentang hukum paha, fakhiz. Fakhiz ni paha. Artinya paha ni dia aurat ataupun bukan aurat. Okey.
Jadi dulu bising tentang Datuk Zaimi yang kata paha menurut sebahagian ulama bukan aurat. So macam mana? Kalau ikut hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Jarhad. Okey, sekarang ni penting untuk ibu-ibu memahami, ingat nama ni, Jarhad. Jadi Jarhad ni mungkin murid Ibn Abbas kot ya. Ibn Abbas, Jarhad dan juga Muhammad bin Jahash meriwayatkan daripada Nabi SAW, al-fakhidu auratun, paha ialah aurat. Okey. Kemudiannya waqala Anas bin Malik radhiyallahu an hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhihi, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyingkap pahanya. Maknanya pernah membuka pakaian dia sehingga menampakkan paha. Okey. Lalu kata Imam Bukhari, ini rumusan Imam Bukhari, dan Imam Bukhari jarang buat rumusan sebenarnya tentang hadis. Beliau biarkan orang berteka-teki dengan apa maksud hadis itu sebenarnya. Tapi kali ini Imam Bukhari dia sebut, qala Abu Abdullah, berkatalah Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari sendiri. Macam kita sekarang lah, kita buat satu tulisan dan kita kata penulis berkata. Penulis tu kita lah, kita yang tulis, penulis berkata. Jadi ulama dulu dia tak kata penulis berkata, dia guna nama dia terus. Abu Abdullah berkata, siapa Abu Abdullah? Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Akulah kitanya. Gitulah maksud Imam Bukhari. Saya lah Abu Abdullah tu. Maka Abu Abdullah berkata, wa hadisu Anas asnad. Hadis Anas yang menyatakan Nabi SAW buka kain sampai nampak paha tu, dia lebih kuat daripada sudut kualiti hadis tu. Daripada sudut sanad perawi hadis. Ya. Wa hadisu Jarhad ahwat. Tetapi hadis Jarhad lebih bersifat berhati-hati. Bahawasanya aurat itu, paha itu ialah aurat. Ia lebih berhati-hati. Hatta yukhraja min ikhtilafihim. Artinya kalau kita guna hadis Jarhad, kita keluar daripada khilaf kalangan ulama. Paha aurat ataupun tidak. Maka kalau kita guna hadis Anas, paha bukan aurat. Tapi kalau kita guna hadis Jarhad, maknanya selamatlah, tak perlu kita bahaslah paha itu aurat ke tak aurat. Kita anggap sahaja ia sebagai aurat. Dia keluar daripada khilaf. Qala Abu Musa radhiyallahu anhu, ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup rukbatayh. Menutup kedua lututnya. Ini cerita pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dia macam duduk satu bangsal ya ataupun pondok. Lalu Abu Musa masa tu teman Nabi berada dalam bangsal tersebut, dan masa tu Nabi duduk dalam keadaan terdedah dia punya paha dia. Dia angkat kain dia macam orang pakai kain sarung, dia angkat sampai nampak paha. Kadang-kadang kenapa dia lenguh bahagian betis, dia duduk sambil mengurut-urut. Mungkin begitulah keadaan Nabi SAW, buka sampai nampak bahagian paha. Tapi janganlah bayangkan Nabi angkat sampai nampak keseluruhan paha. Nampaklah sebahagian paha Nabi itu. Baik. Dan masa tu Abu Bakar masuk nak jumpa dengan Nabi SAW. Nabi duduk dalam keadaan demikian lagi. Umar masuk pun Nabi duduk begitu lagi. Hina dakhala Uthman, tapi bila masuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tutup ya. Okey. Cuma hadis ni dia buat ringkas dia. Ini cerita ringkas dia, tapi ceritanya bila Uthman masuk, maka Nabi pun tutup dia punya bahagian paha tersebut. Qala Zaid bin Sabit. Okey, kenapa Nabi tutup? Adakah menunjukkan paha tu aurat? Sedangkan kenapa masa Abu Bakar, masa Umar masuk, Nabi tidak tutup? Jadi jawabnya, kerana Nabi nak meraihkan Uthman. Uthman ni orang yang pemalu. Jadi kalau dia malu, bimbang tak sampai hajat dia pada hari itu. Dia nak sembang dengan Nabi tapi dia duduk tunduk. Jadi sembang tu jadi tak harmoni. Maka Nabi pun nak meraihkan Uthman. Nabi tutup bahagian paha, membolehkan komunikasi antara mereka berjalan dengan baik. Lalu kata sahabat Nabi, iaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anzalallahu ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fakhiduhu ala fakhidhi. Pernah Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui Jibril,
Masa tu paha Nabi atas paha saya. Macam mana masa tu duduk, tapi Nabi duduk dekat dengan Zaid bin Sabit. Paha Nabi tu duduk atas paha Zaid. Bertindan. Fasakulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhizi. Masa tu tiba-tiba paha Nabi jadi berat sebab tekanan daripada menerima wahyu tu. Nabi rasa berat sangat. Maka paha Nabi pun rasa berat sehingga saya takut paha saya ni jadi remuk dibuatnya. Patah tulang paha nanti, patah bahagian paha nanti. Jadi itu yang berlaku ya. Jadi di sini menunjukkan apabila berlakunya persentuhan antara paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu an, semacam menunjukkan bahawasanya paha itu bukanlah aurat. Okey. Dan kalau kita lihat hadis yang lain pula, hadis tentang Jibril alaihi salatu wassalam. Macam mana hadis Jibril ya? Hadis Jibril. Okey. Bainama nahnu julusun. Saya malas cari yang dia punya ada baris ya. Okey, tapi kita ni lah. Kita cari yang ada baris lah sana sikit. Mana ada baris ni? Yang ni ada. Okey. Okey, cuba ibu-ibu tengok ni. Jibril alaihissalam datang menyamar jadi orang, dia duduk di dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatahu ila rukbatihi. Okey. Lalu dia pun dekatkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin dia di mana? Poin dia ialah wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi. Ataupun dalam riwayat yang lain, kita tengok riwayat yang lain lah. Saya tak hafal riwayat yang ni. Okey. Riwayat Muslim. Riwayat Muslim ni dia sebut mana ya? Fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi. Lalu Jibril alaihissalam meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Jibril alaihissalam letak tangan beliau ke atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti paha tu macam bukan aurat lah. Kalau paha tu aurat, takkanlah boleh sentuh bahagian aurat. Ceritanya begitu. Jadi bila Jibril sentuh bahagian paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya paha Nabi itu ataupun paha kita dianggap sebagai bukan aurat. Maka ulama pun bahas panjang. Sebenarnya paha ni dikatakan sebagai aurat ataupun bukan aurat. Panjanglah ceritanya. Okey. Antaranya kalau kita lihat pandangan pertama ulama menyatakan paha ialah aurat berdasarkan hadis daripada Jarhad tadi. Al-fakhidu auratun, paha aurat. Okey. Selain daripada hadis Jarhad, dia ada hadis yang lain lagi. Kenapa tak muncul dia punya syarah ya? Tak ada atau kena ke depan lagi? Ini lain. Bab mayizkaru. Oh, dia syarah di sini. Okey. Saya cari sekejap Mana ni? Ya. Ma'mar. Ada tak? Tak nak ayat. Ya Ma'mar. Ini dia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, masa tu kata Muhammad bin Jahash. Muhammad bin Jahash cerita, marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu ala Ma'mar. Muhammad bin Jahash cerita, Muhammad bin Jahash ni ipar Nabi. Kan Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu pernah lalu bersama dan wa ana ma'ahu ala Ma'mar. Nabi pernah saya bersama dengan Nabi melewati Ma'mar. Wa fakhizahu makshufatan. Ini bukan Ma'mar perawi hadis tu, itu lain. Ma'mar perawi hadis tu orang lain.
Okey, dan dalam keadaan kedua-dua pahanya terbuka. Faqal ya Ma'mar. Lalu Nabi SAW pun kata, ya Ma'mar, ghatti alaika fakhizaik. Fa innal fakhizaini auratun. Okey. Wahai Ma'mar, tutuplah auratmu. Tutuplah pahamu. Kerana sesungguhnya kedua-dua paha itu merupakan aurat. Okey. Jadi itu jelas menunjukkan bahawasanya paha aurat. Okey. Itu pendapat yang pertama. Dan itulah pendapat dalam mazhab kita Syafi'i pun menyatakan paha ialah aurat. Tapi bagi ulama yang lain pula menyatakan yang betulnya paha itu bukan aurat. Kerana jelas daripada hadis perbuatan Nabi SAW sendiri, bila Abu Bakar masuk, Nabi dalam keadaan pahanya terbuka, dan benda itu berlaku sebanyak 2 kali. Itu kali pertama Nabi duduk di sebuah bangsal bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dan dalam riwayat yang lain pula yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pula. Kita tengok hadis daripada Aisyah. Okey, ini hadis daripada Aisyah. Qalat, okey, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk berbaring di rumah saya dalam keadaan terdedah bahagian auratnya, aw saqai ataupun kedua betisnya. Okey. Tapi di situ disebut, kalau riwayat yang lain terang-terang kata kashifan an fakhidhihi, yang terdedah tu memang paha dia, bukannya betis tetapi pahanya. Okey. Falamma sta'zana Uthman jalasa, apabila Uthman minta izin nak masuk, dan je Nabi pun duduk. Artinya sebelum itu, kalau kita lihat hadis yang penuh, Abu Bakar masuk, Nabi buat tak tahu, sahabat Nabi yang masuk dan Nabi buat tak tahu. Tapi bila Uthman masuk je, Nabi duduk betulkan balik dia punya kain. Jadi itu menunjukkan kenapa Nabi tak tutup bila sahabat yang lain masuk, kerana bukan aurat lah ceritanya. Begitu. Baik. Dan kalau kita lihat pula dalam hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Ni Hafsah radhiyallahu anha pun sebut cerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama saya satu ketika. Okey. Wa qad wada'a thawbahu baina fakhidaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain antara kedua-dua pahanya pada khala Abu Bakar. Maknanya duduk dalam keadaan terdedah dia punya auratnya, pahanya. Lalu masuk Abu Bakar dalam keadaan Nabi masih dalam keadaan demikian. Jadi maknanya banyaklah kiranya hadis riwayat yang menyatakan Nabi SAW ini membuka, menampakkan dia punya aurat. Ada riwayat kata Nabi buka bahagian lutut, ada riwayat kata Nabi buka bahagian paha. Artinya bahagian awal-awal paha itulah Ibu sekalian, bukannya paha keseluruhan, tapi menampakkan sedikit bahagian paha Nabi SAW. Baik. Jadi di sini kesimpulannya ialah macam mana saya lebih suka dengan kita tak satu lagi hadis. Kita tengok satu lagi hadis, dan hadis ni hadis yang panjang. Saya tak berhajat untuk baca semua hadis tu ya. Cuma kita nak tengok dia punya point dia. Okey. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Masa tu dalam perang Khaybar. Fa sallaina 'indaha salatal wadah bi ghalas. Masa tu kami solat ghadah. Solat ghadah ni solat apa ibu-ibu? Solatul ghadah pada waktu yang gelap. Dia ghalas pada waktu yang gelap. Okey, apa dia tu Kak Dina? Solat ghadah solat apa? Tak tahulah Ustaz, isyak ke? Solat wajib ke sunat? Sebab gelap pertama kan. kali dengar Ghadah ni. Macam biasa dengar. Wasabbihu fasabbih bil ashi, bukan fasabbih apa ya?
bil ghadati wal ashiyyi. Okey. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kamu mengusir orang-orang beriman yang miskin yang sentiasa menyeru pada Tuhannya bil ghadati dan pada waktu petang semata-mata mengharapkan rahmat daripada Allah. Bil ghadati, saya tinggalkan terjemahan, wal ashiyyi, dan pada waktu petang. Jadi ghadah tu bila? Yang Subuh. menyeru Tuhannya pada waktu ghadah dan petang. Okey, ghadah tu Subuh bila? ke, Ustaz? Subuh ke, Ustaz? Pagi Lawan dan pada petang? Pagi. Pagi. Solat subuh lah. Subuh Solat lah. subuh. Jadi solat subuh pun dipanggil sebagai solatul ghadah. Tapi ulama tak mencadangkanlah. Ada ulama tak cadang kita niat dengan solat ghadah kerana ia mengelirukan. Okey. Masa tu kami solat pada waktu pagi, gelap lagi. Faraqiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talhah radhiyallahu an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula naik kenderaannya. Begitulah dengan Abu Talhah. Abu Talhah tu siapa? Abu Talhah? Beliau suami kepada, bapa tiri kepada Anas. Abu Talhah. Ya? Anas ke siapa? Lupa. Anas, betul. Bapa tiri kepada Anas dan suami kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tu ibu Anas. Ya? Wa ana radifu, kata Anas. Dia cerita pasal ayah dia tu lah. Wa ana radifu Abi Talhah. Okey. Saya masa tu kiranya membonceng Abu Talhah. Duduk sekali anak beranak tu. Fa ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memacu tunggangannya itu di celah-celah Khaybar itu. Wa inna rukbati latamussu. Latamassu ni dia punya poin dia tu. Ini poin yang kita nak bincangkan. Wa inna rukbati latamassu fakhiza Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bila mereka ni membonceng naik tu berdekat-dekatan. Anas naik dengan Abu Talhah bapanya. Nabi SAW duduk di sebelah naik yang lain. Tapi masa tu berlakulah dia punya persentuhan antara lutut Anas bin Malik dengan paha Nabi SAW. Ada orang conteng kat sini. Siapa conteng? Macam mana nak buang balik conteng ni? Tak apa, tak ada apa pun conteng tu, cuma saya nak kena buang balik je. Perkhamisah ke conteng ni? Mana nak buang balik kan? Lupa dah. Ni ke? Okey. Tak boleh buang. Clear. Okey, boleh buang dah. Okey, baik. Lalu lutut lutut Anas bin Malik radhiyallahu an bersentuh dengan paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu poin penting ya, Ibu. Thumma, okey, kita sambung lagi. Thumma hasaral izara an fakhidhihi. Kemudiannya baginda telah mengangkat kain baginda sehingga menampakkan paha baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta inni anzuru ila bayadi fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya nampak dia punya putihnya paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ceritanya. Dan nanti kita baca semua hadis sebab ceritanya best, tapi saya nak sampai dia punya maksud dia dahulu. Satu, lutut Anas telah berlaga dengan paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, Nabi ni dia punya celak kain sampai nampak sedikit paha. Kata ulama kerana Nabi nak pacu kenderaan tu laju sehingga nampak Anas bin Malik nampak paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana ni? Paha Nabi pun nampak, adakah paha tu aurat ataupun bukan aurat? Perbincangan dia. Maka saya tengok beginilah, ada 3 pendapat ulama, wallahu alam. Tahu saya ada 3. Pendapat yang pertama menyatakan paha aurat. Okey, itu pendapat yang kita kata ahwat, yang lebih selamat berdasarkan hadis riwayat Jarhad.
Ini bagi lelaki ya, bukan bagi kakak-kakak, ibu-ibu, bukan ya. Ini bagi orang lelaki. Anak kita lelaki sebagai contoh ya. Baik. Pendapat yang kedua pula menyatakan peha bukan aurat. Tapi bukanlah bermakna kita boleh pakai seluar pendek apa kat rumah. Tidak. Dia hanya membincangkan aurat ataupun bukan aurat, itu sahaja. Untuk memakai seluar pendek di rumah bagi lelaki, ia bukanlah satu benda yang elok. Tapi kalaulah sebagai contoh, kita bincang orang perempuan kan. Ibu-ibu pakai kain tu memang dah tutup sini dah. Tapi sambil masak tu kain terjatuh sikit. Sambil basuh pinggan, kain ni lurut ke bawah. Itu kan dia anggap sebagai benda yang dimaafkan. Benda yang dimaafkan. Yang penting kita pakai tu macam ni. Tapi bila kita dah sambil-sambil tu, dia jatuh. Dimaafkan kerana kita boleh pegang pendapat Imam Malik yang menyatakan ini merupakan aurat mukhaffafah, aurat ringan. Yang mana boleh dimaafkan apabila terdedah pada masa-masa tertentu. Okey. Begitu juga dengan orang lelaki. Dia pakai kain sarung sebagai contoh. Tapi ada masa saya tengok orang tua lah biasanya. Orang tua yang dia pun dah sakit-sakit bahagian betis. Sambil-sambil duduk tu dia pun selatlah kain dia sampai nampak bahagian betis dia, nampak bahagian paha dia sambil-sambil diurut. Jadi macam mana hukum tu? Sama dengan kaum wanita tadi, pakai kain bila dia terdedah dimaafkan. Maka samalah dengan orang lelaki tadi, dia yang penting dia pakai tu memang pakai elok dah. Memang pakai kain sarung elok. Cuma bila dia duduk kat rumah dia tu, ada anak beranak dia, ada kawan-kawan dia ke, dia pun selat kain dia sikit sampai nampak paha. Kerana tujuan dia nak bagi relax sikit, maka benda tu insya-Allah diberikan kemaafan, ya, tidak ada masalah. Okey, baik. Jadi maknanya pendapat yang ketiga menyatakan paha memang aurat. Pendapat ketiga ni paha memang aurat tetapi dibenarkan untuk dibuka pada masa-masa tertentu. Pendapat pertama paha aurat. Paha bukan aurat. Pendapat kedua paha aurat. Pendapat ketiga, paha ialah aurat tetapi dibenarkan untuk dibuka pada situasi-situasi tertentu. Contohnya orang yang nak mengurut, sama ada orang lain tolong urut ataupun dia urut sendiri, ataupun dia berada dalam kawasan yang tertutup di rumah. Contoh di rumah dengan anak beranak aja, dengan keluarga dia sahaja, maka boleh. Ataupun dia berada pada situasi yang memerlukan dia buka, maka boleh. Ataupun dalam keadaan orang tak ramai, dia dengan kawan-kawan dia je. Contohnya anak-anak kita duduk di asrama, lepas main bola tu, biasalah mulalah nak sapu minyak kat bahagian betisnya, bahagian pahanya kerana dah mula kaki tu dah mula rasa kejang kan. Biasalah kami dulu main bola, kita pun duk sapu bahagian betis kita ni dengan minyak. Dan mungkin ada orang yang angkat sampaikan menampakkan bahagian paha, itu diberikan kemaafan. Kerana ia berlaku dalam kawasan tertutup dan yang penting selamat daripada sebarang fitnah. Kalau tak selamat daripada fitnah, tak bolehlah. Bila selamat daripada fitnah, maka ia dibolehkan, ya. Okey, baik. Dan okey, soalan daripada tadi saja main bola pakai seluar pendek. Kalau ikut pandangan yang pertama, bolehlah. Kalau ikut pandangan yang pertama yang kata paha bukan aurat, baik itu kita kena terbuka dalam bab ini. Tak bolehlah kata pemain bola semuanya berdosa kerana pakai seluar pendek. Bukan semua yang pakai seluar pendek, ada yang pakai seluar tight tu kan. Tapi kalau ikut pandangan pertama, ia bukan aurat, maka kita consider dengan pandangan yang pertama tadi. Wallahualam. Sebab kita kan dah Syafi'i, jadi kena follow yang bawah lutut lah Ustaz. Sebab ni first time dengar khilaf paha. Selama ni yang akak dengar just khilaf sama ada bawah lutut atau atas lutut. Ustaz? Betul. Jadi yalah kita Syafi'i, tapi Kak Lina pun dah banyak tak pakai Syafi'i kan. So kita terbukalah dalam bab ini. Saya lihat terbuka tu penting jugalah. Sebab kalau kita nak berkeras dengan satu pendapat, maka kita telah menjadikan pemain-pemain atlet ni ramailah yang berdosa kan. So kenapa tidak kita menilai dengan pandangan mazhab yang lain. Tapi ia bukan satu galakan lah. Confirm ia bukan satu galakan. Dan Imam Bukhari pun kata hadis yang menyatakan paha aurat lebih ahwat. Cuma ceritanya ada pendapat ketiga tadi. Masa tertentu dibenarkan untuk membuka dan mendedahkan bahagian paha.
dibenarkan, bukan digalakkan. Baik. Tapi oleh kerana cerita ini menarik dan walaupun tidak ada kaitan, dia Imam Bukhari ni dia bawa cerita ni nak sampai poin ni je. Yang penting. Okey, tapi kerana cerita menarik, kita tengoklah sampai habis ya. Lagipun kita nak dengar hadis juga. Falamma dakhala al-qaryah, apabila mereka masuk ke kampung itu, masuk perang Khaybar tu, qala Allahu akbar. Mereka sebut Allahu akbar, kharibat Khaybar. Hancurlah Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzarin. Okey. Sesungguhnya apabila kami tiba di sesuatu negeri maka buruklah akibat yang akan dialami oleh penduduk tersebut. Artinya ini Nabi nak bagi amaran ni. Kami dah sampai ni, habislah kamu semua kan. Qala hasalasa, Nabi sebut sebanyak 3 kali. Wa kharaja al-qaum ila a'malihim faqalu Muhammad. Okey. Maka orang pun keluar. Maknanya orang-orang yang masa tu sibuk nak pergi kata Anas lah, Anas cerita. Orang Yahudi ni mereka sibuk lagi ke kebun lagi masa tu nak buat kerja. Tiba-tiba mereka nampak Nabi Muhammad datang menyerang mereka dalam perang Khaybar. Mereka sebut Muhammad. Nabi Muhammad dah datang ni, kata mereka. Okey, baik. Lalu ceritanya sebahagian sahabat kami menyatakan Muhammad datang dengan khemisnya. Okey. Artinya orang kata Nabi Muhammad datang bersama dengan khemis. Khemis ni artinya tentera-tenteranya. Qala fa'asabnaha anwatan fajumi'as sabyu. Okey. Ini cerita dah ringkas dah ni. Akhirnya kami pun berjaya menakluk kota Khaybar setelah lama. Perang Khaybar ni lama kerana dia punya Yahudi ni, Yahudi Bani Nadir baik, Bani Quraizah dan Bani Khaybar, mereka semua ada benteng pertahanan yang sangat kuat. Dan benteng pertahanan yang paling kuat ialah kepunyaan Khaybar. Saja Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ni selalu menjadi utusan bagi sebarang kerja Nabi SAW, dan Jibril AS pun biasa berupa Dihyatul Kalbi apabila datang jumpa dengan Nabi SAW. Jadi Jibril datang ni dia bukan muka sama je, berbeza-beza, tapi biasa dia datang dengan muka Dihyatul Kalbi, orang yang tampan lah kiranya Dihyah ni. Okay. Jadi Dihyatul Kalbi pun kata, ya Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabyi, wahai Rasulullah, berikanlah saya seorang tawanan perang wanita. Qala izhab fakhudh jariyatan fa akhadha Safiyata binta Huyai. Lalu kata Nabi, bolehlah ambil mana-mana jariyah. Mana jariyah ni akan dijadikan sebagai helper ataupun jadikan bibik lah nanti. Dan dia pun ambil juga Safiyah, maka dia pun ambil Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni kan ketua Yahudi Bani Khaybar, dia ambil anak ketua tu, Safiyah. Okey. Faja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, faqala ya Nabi Allah, a'taita Dihyata Safiyah binti Huyai sayyidah Quraidah wan Dabir la tasluhu illa lak. Datang seorang sahabat Nabi, dia kata, Rasulullah bagi Safiyah binti Huyai, ketua Quraidah dan Nadir, kepada Dihyah, sedangkan tak layak orang untuk mendapat Safiyah melainkanmu. Okey. Maka kata Nabi SAW, ud'uhu biha. Faja'a biha. Maka Nabi kata, lepaskan lepaskan Safiyah binti Huyai dan Nabi pun minta bawa Safiyah binti Huyai kepada baginda. Falamma nadhara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khudh jariyatan min as-sabyi ghayraha. Bila Nabi tengok Safiyah tu dengan perwatakan dia sebagai seorang pemimpin yang besar, dia pun anak ketua, orang yang ada nilai yang tinggi, Nabi kata, kamu ambil jariyah yang lain, ya, selain daripada Safiyah. Qala fa'ataqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bincang dengan Safiyah, dia ada deal dia, bincang dengan Safiyah, dan akhirnya Safiyah pun setuju untuk menerima Islam. Maka Nabi bebaskan Safiyah, dan akhirnya kita pun maklum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini
Safiyah binti Huyai jadilah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Okey, baik. Ini antara perkahwinan politik Nabi. Tapi Safiyah tu sendiri dia ada nilai kepimpinan yang amat tinggi. Faqala lahu Sabit ya Aba Hamzah ma asdaqaha. Lalu Nabi pun berkata kepada Anas, wahai Abu Hamzah. Anas tak ada anak lagi masa tu. Tapi Nabi biasa panggil Abu kepada budak-budak kecil. Dia panggil macam doa. Dia macam doa. Kita ada anak sebagai contoh, kita pun panggil dia terus Abu Ammar. Ini harapan nanti dia memang jadi ayah sungguh. Dia jadi ayah dan dia mana dia berkahwin, dia dapat anak. Soal anak dia nama Ammar ke nama apa, itu cerita lain. Tapi itu gelaran berbentuk doa. Kata Nabi SAW, wahai Abu Hamzah, Sabit tanya. Tapi memang gelar Abu Hamzah ni sebelum Anas dapat anak rasanya. Sabit tanya Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah, apa dia mahar perkahwinan Nabi SAW? Qala Anas radhiyallahu an, nafsaha a'taqaha wa tazawwajaha. Okey. Nabi membebaskan Safiyah, Nabi kahwin dengan Safiyah hatta idza kana bit tariq, sehingga apabila Nabi dalam perjalanan jahazatha lahu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu kepada Anas pun dia mempersiapkan Safiyah, mana dandanlah dandan Safiyah Ummul Mukminin, fa ahdatha lahu minal lail. Lalu maknanya berlakulah diberikan kepada Nabi SAW pada malam hari. Jadi pengantin barulah Pak Asman Nabiyyu SAW ma'arusan. Mana Nabi kahwin dengan Ummul Mukminin. Faqala, lalu Nabi pun tanya. Faqala, Nabi tanya, man kana indahu syai'un falyaji bihi. Siapa yang ada apa-apa tolonglah bawa ke sini. Wa basata nita'an. Dan lalu dibentangkan alas makanan. Dibentangkan alas makanan namanya nita'an. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bitamri, maka ada orang datang dia letak buah tamar. Waja'ala ar-rajulu yaji'u bisamni, dan ada orang letak dia punya minyak samin. Kita biasa panggil minyak mentega tu kan. Wa ahbisuhu qala Anas wa ahbisuhu qad zakara sawiq, dan mungkin ada juga yang bawa sawiq. Sawiq kita dah tengok hari tu nanti kita tengok balik. Qala fahasu haisan fakanat walimata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kata apa, itulah, dan juga haisan, mungkin juga ada haisan ni bubur ya, bubur hais namanya. Itulah makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walimah Nabi tu je ya. Ada orang bawa kurma, orang bawa minyak samin, orang bawa sawiq. Lalu Nabi pun daripada makanan-makanan yang ada tu dibuatlah satu bubur namanya bubur hais. Itulah walimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita tengok hari tu, sawiq. Okey, tapi bubur haisan ni saya pun tak tahulah bubur haisan ni bubur yang macam mana ya. Dia tak ada gambar dia pun, kita cuba tengok. Ni ikut macam-macam ni lah dia punya makanan dia, tapi itu bubur haisan. Jadi ibu-ibu sekalian, ceritanya cerita begitulah. Kalau kita tengok secara ringkas, macam tak elok pula Nabi buat demikian tapi sebenarnya Nabi bincang yang elok. Dan Nabi bukanlah kahwin dengan Safiyah tu kerana beliau ni orang cantik ke apa, tidak. Tapi kerana ada nilai untuk menjadi Ummul Mukminin yang boleh menyampaikan ilmu Nabi satu masa nanti, dan macam-macam lagi lah yang lain. Dan Safiyah pun boleh boleh menjadi daya penarik kepada orang Yahudi untuk memeluk Islam. Okey, jadi sebab itulah Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Beliau ada kelayakan untuk menjadi Ummul Mukminin. Cuma saya keliru antara Safiyah dengan Juwairiyah. Siapa yang bila dia masuk je dalam Islam, maka orang Yahudi ramai-ramai masuk Islam. Kemungkinan Safiyah, kemungkinan juga Juwairiyah. Yang tu saya terkeliru. Kan ada dua orang. Isteri Nabi dan orang Yahudi. Juwairiyah Juwairiyah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Okey. Jadi di situlah
kita kata perkahwinan demi dakwah. Dan ada satu cerita yang melibatkan Safiyah ni, apabila madu-madu Nabi ni cemburu dan mengatalah macam-macam kepada Safiyah, maka ada satu tulisan yang sangat baik saya nak kongsikan dengan ibu-ibu sekalian. Dan tulisan ini pun menyentuh tentang Ummul Mukminin Safiyah. Okey, Ustaz Saifuddin Yusof. Saya terujalah dengan tulisan beliau ini. Sangat-sangat baik. Nabi SAW tidak menyuruh orang berbalah minta maaf. Nanti siapa yang boleh buka, tolong share dia punya link dia. Okay, jadi di sini nanti ibu-ibu boleh baca, tapi ini cerita Safiyah. Nabi masuk jumpa dengan Safiyah radhiyallahu anha dan Nabi tanya kenapa menangis. Maka kata Safiyah, ni ada Ummul Mukminin Hafsah, biasa nak bergaduh tu. Bergaduh-gaduh mulut, kadang-kadang isteri Nabi tu benda biasa. Hafsah kata bahawa dia ni orang Yahudi, anak keturunan Yahudi. Maka kata Nabi, sesungguhnya Adinda adalah keturunan Nabi. Bapa saudara Adinda ialah Nabi Musa. Adinda keturunan Nabi, yakni Nabi Harun. Pak cik pun Nabi Musa. Dan sekarang berada di bawah seorang Nabi pula, yakni Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi pun kata pada Ummul Mukminin Hafsah, bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah. Jadi di situ, tapi poin yang menariknya Ustaz Saifuddin nak kata, ada masa Nabi tak tahu pun orang berbalah ni minta maaf. Tapi beliau pun sebut, ada masa memang kena minta maaf pun. Ni pun ada hadis kata minta maaf. Tapi ada masa tertentu, Nabi tak suruh minta maaf. Nabi tak kata pun pada Hafsah, minta maaf pada Safiyah, tidak. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW menaikkan maruah Safiyah. Dia Safiyah ni tak rasa rendah diri. Bila dikatakan dia orang Yahudi, jangan bimbang. Daripada keturunan itulah, bapa dia atas-atas sana Nabi Harun. Bermakna pakciknya Nabi Musa. Dan sekarang dia pun beristerikan seorang Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi satu tulisan yang bagus. Nanti bolehlah kita ambil tulisan Ustaz Saifuddin ni. Macam mana saya nak ambil mintalah siapa yang tahu nak ambil ya. Okey, baik. Jadi itulah ceritanya. Okey, ada perbincangan, ada soalan ke? Okey. Ada Ustaz. Tu yang ada dekat chat ni pakai nenek dia macam mana? Nenek nampak leher sikit kan? Leher ni pun kalau ikut mazhab Maliki, kalau tak silap saya, ia termasuk dalam aurat mukhaffafah, aurat yang ringan. Walaupun ulama menyatakan sebaik-baiknya bagi orang yang dah berusia pun kalau boleh tutup aurat, itu lagi baik. Tetapi dia ada keringanan dia. Itu ayat wal qawaid minan nisa illati la yarjuna nikahan. Wanita-wanita yang sudah pun lanjut usia, dia pun tak ada keinginan dan untuk berkahwin dan sebagainya, dia ada keringanan dia. Jadi kalau dia pakai tudung biasa, kadang-kadang dia pakai scarf je, nampak bahagian leher itu, bagi saya kita kena belapang dada. Tambah-tambah kalau benda tu berlaku di rumah. Kalau di luar rumah dia kena tutup macam biasa. Tapi kalau di rumah orang pergi ziarah dia, insya-Allah perkara itu dia ada toleransinya. Orang Arab tak jadi hujah ya Kak Liza. Arab banyak Hambali. Okey, Kak Lina, betul Arab banyak Hambali, tapi orang Arab tidak semestinya menggambarkan mazhab Hambali. Saya sebut macam tu sebab begini Kak Lina. Masa duduk di Mekah tu, orang kata begini. Orang Arab ni, orang di Masjid Haram ni, takbir tak angkat tangan pun masa takbir solat jenazah. Dia mula-mula je Allahu Akbar, kemudian tak angkat-angkat tangan dah. Orang Masjid Haram ni tak angkat tangan bila solat jenazah. Saya pun nak kena nilai balik. Apa maksud orang Masjid Haram? Saya pun solat di Masjid Haram juga. Saya pun dianggap orang Masjid Haram dan saya angkat tangan. Jadi sebenarnya yang tak angkat tangan tu bukanlah orang Saudi. Orang Saudi mazhab Hambali. Yang tak angkat tangan tu ialah mazhab Maliki dan juga Hanafi.
Tapi ketara nampak ramai orang mazhab Maliki dan Hanafi. Kan biasa tak nampak orang solat yang dia tak letak tangan di sini. Dia lepas je tangan. Itu Maliki je yang lepas tangan. Yang lain semua yang letak tangan masa solat. Hanya Maliki saja yang tak angkat tangan. Tapi ramai. Kalau kita kira ramai orang mazhab Maliki yang pergi ke Mekah tu kan. Jadi sebenarnya apabila orang kata, oh rupanya orang di Masjid Haram ni ataupun di Mekah ni tak angkat tangan bila solat jenazah. Kecuali yang pertama je. Sebenarnya itu satu penilaian yang silap. Yang betulnya hanyalah mazhab Maliki dan Hanafi yang tak angkat tangan. Syafi'i dan juga Hanbali angkat tangan. Dan benda ni ketara berlaku selesai sahaja musim haji dan orang tempatan dah mula masuk. Orang tempatan masuk ni kita nampak perubahan dia, geng-geng jubah putih ramai-ramai masuk. Sebelum ni kita jarang nampak orang pakai jubah putih. Tapi lepas tu masuk ramai-ramai orang jubah putih duduk solat barisan depan-depan ni, ni orang tempatan dah ni. Dan bila mereka solat jenazah, nampak perubahan berlaku. Selama ni solat jenazah, tak nampak orang angkat tangan. Saya dengan beberapa orang je angkat tangan. Tapi bila geng-geng Hanbali ni dah masuk, nampak ramai-ramai dia angkat tangan bila solat jenazah. Jadi poin dia bukan orang kat Mekah tak angkat tangan. Itu orang Maliki dan Hanafi tak angkat tangan. Hanbali angkat tangan. Okey. Baik, Allah Allah. Ada sebarang perbincangan? Silakan. Tu ada soalan Ustaz. Yang tadi tu boleh. macam mana kita nak tahu situasi, macam mana yang perlu kita minta maaf atau tak? Payahnya soalan tu. Saya pun tak tahulah macam mana nak minta maaf. Dia punya poin gini. Orang yang buat salah kena minta maaf. Saya pun pun kata tadi. Orang yang salah memang kena minta maaf. Ada saranan dia. Cuma ceritanya ialah bagaimana tindakan Nabi SAW kadang-kadang. Ada masa tu Nabi tak ada pun suruh orang buat salah tu minta maaf. Tapi Nabi menaikkan motivasi orang yang jadi mangsa tadi. Tapi di peringkat orang yang buat salah kena minta maaf. Itu ada hadis yang lain. Tapi tindakan Nabi, contohnya anak kita bergaduh 2 orang kan. Anak kita bergaduh. Yang buat salah tu, contoh yang buat salah tu kakak. Dia ganggu adik dia. Yang kakak tu memang kena minta maaf. Okey, itu tanggungjawab dia. Tapi sebagai ibu dan bapa ni tak semestinya kita minta si kakak tu minta maaf. Tapi kita motivate balik adiknya. Kita sebutlah apa-apa pada adik dia supaya adik dia pun rasa adik dia pun ada nilai dia tersendiri sebagai contohlah. Okey, baik. Allah Allah. Ustaz, macam kau lah kan, anak lelaki tu daripada 2 orang satu bilik. Kadang-kadang bila kau buka pintu nak gerak dia orang subuh kan, tengok yang abang ke sebab kadang-kadang adik tidur pakai selop pendek. Kau marah. Kau kata, awak pakai selop pendek ni mana boleh. Ingat selama ni tak boleh. Sebab dia kata panas. Bilik kan tak ada aircon. Panas. Bukanlah selalu. Macam kalau panas sangat dia orang tidur pakai selop pendek. Kau ni dah siap marah. Ingat tak boleh. Maknanya tak apa lah Ustaz kan sesekali dia macam tu. Dia sebenarnya kalau boleh janganlah. Kita takut dia jadi tabiat. Kita bimbang begitu. Tapi tak ada, dia bukan selalu. Macam kalau hari cuaca panas sangat tu, dia buka seluar strap dia tu dia pakai seluar pendek kat dalam. Memang selalu kat tegur lah, tak bagilah dia pakai. Dia kata panas sangat, berpeluh-peluh tak boleh tidur. Dia kata. Okey. Kalau betul panas sangat Kak, sampai berpeluh-peluh, ada masa sampai kita menjadi macam tu kan. Tambah-tambah kalau bulan 2, bulan 3, bulan 4 yang panas betul. Kalau kat rumah kami dulu, ya Allah nak tidur tu habis berpeluh. Rumah kita bukanlah dekor macam rumah Kak Lina, saja gurau. Jadi bila kita berpeluh tu memang payah nak tidur. Kalau betul anak angkat tu payah nak tidur kerana panas tadi, maka bolehlah. Yang penting jangan keluar pun dia pakai seluar pendek. Begitu. Tak. Dia tak biasa pakai seluar pendek. Boleh, tak ada masalah. Kalau akak pesan anak-anak, kalau dia kata panas, pakai kain pelikat. Pakai kain pelikat berani. Tak payah. Kain pelikat. Boleh juga. Tapi mungkin anak Kak Liza tak biasa kain pelikat. Semua orang dia tak biasa tidur pakai kain pelikat kan. Dia pun tak biasa Ustaz. Selalu pakai seluar track tu je tidur. Pakai seluar track. Yalah, ada masa memang terlalu panas, tak apa. Tapi kalau boleh kita cuba elakkan. Tapi kalau dia memang panas dan dia jaga adab, dia tak keluar macam tu je, tu tak apa, insya-Allah. Tak, kat dalam bilik dia je lah selalunya kalau dia macam tu. Insya-Allah tak apa. Banyak alternatif sebenarnya. Kalau macam anak-anak akak yang lelaki tu
dia sama ada dia ada je kalau macam seluar kain pelikat yang setakat lutut tu kan, yang besar-besar Seluar kain baggy tu. pelikat yang nipis tu kan. Yang nipis tu ada yang cotton, ada yang memang besar lah, macam tak melekat pada badan dia orang pun kan. So macam setakat di pinggang je. So biasanya memang macam tu. Akak memang tak bagilah. So, macam akak jadi pengetul tu, kalau akak round jumpa seluar pendek, kutip. Kutip kat asrama tu sebab akak memang tegaskan pada diorang, korang lelaki sama lelaki pun pakai pusat sampai lutut. Hari ni baru dengar sebenarnya. Macam tu rasa macam alamak, budak-budak tu memang teruk lah dengan akak dulu. Memang kutip, memang buang tu. Saya macam kita solat sunat lah. Kalau solat sunat tu, boleh tak nak solat sunat dalam keadaan duduk? Jawapannya boleh solat sunat dalam keadaan duduk. Tapi kalau boleh elakkan. Kenapa elakkan? Takut jadi tabiat nanti. Lepas maghrib solat sunat duduk. Esok buat lagi. Penat dah buat lagi. Lusa buat lagi dah sekali. Jadi malas dah kita nak solat berdiri. Kerana kita akan mula beralasan. Kan boleh solat duduk. Korang-korang dapat separuh daripada tak dapat langsung. Tapi ceritanya kita khawatir dia jadi tabiat bila kita dah biasa. Macam orang yang dah biasa solat lama, dia jadi tak boleh solat pendek. Kita nak begitulah. Dia tak better dengan solat yang sekejap. Tapi dalam kes solat duduk tu kan boleh jangan. Tapi saya faham dengan isu Kak Liza tadi, maka daripada sudut hukumnya tak ada isu, apalagi dia menjaga adabnya, dia tidak keluar dalam keadaan pakai demikian, maka boleh ya. Ada pun soalan daripada Puan Emilia, betul aurat untuk kaum orang tua tu dia sedikit diringankan. Puan Syafini, bila wanita nak berurut, kalau berurut dan dia perlu berurut direct dengan kulit, maka tidak ada masalah. Mungkin kita kata ia bukan darurat, tapi untuk mencapai tujuan tu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dengan minta maaf, dia perlu buka pakaiannya pada tempat-tempat tertentu untuk mencapai tujuan urut tu, maka dibolehkan. Jadi itu kita kata apa ya, dia bergantung kepada kita masing-masing lah. Apalagi kalau benda tu dia berlaku di tempat yang tertutup, antara kita dengan tukang urut sahaja, dan benda tu dilakukan bukannya kita ni suka-suka, itu tak ada masalah. Dia tak semestinya darurat je, tapi untuk mencapai tujuan tersebut ya. Allah A'lam. Okey, ada yang lain? Wa iyyakum Pak Syafini, wa iyyakum. Nak masuk hadis yang baru pun kita masuk pada pendek kan? Ustaz ada hal kan lagi Ustaz? Tak apa, boleh lagi kalau ada lagi. Ni tak nampak ada soalan dah pun. Okey, saya buat penutup lah ya. Okey Ustaz. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ni sekarang ni masih lagi dalam bab menutup aurat kan. Kitab kita yang kelima ni bab menutup aurat, bab kiblat, barulah masuk ke hukum masjid dan sebagainya. Dan saya dah terangkan sebelum ini, kita kita mungkin fikir balik, alamak, benda ni tak ada kaitan sangat dengan aku sekarang ni. Isunya bukan ada kaitan, tak ada kaitan ya. Isunya kita nak tahu hadis Nabi, itu cerita dia. Apa dengan tahu hadis Nabi ni, barulah kita dapat gambaran jelas. Oh, zaman Nabi tu macam ni. Zaman Nabi tu macam ni. Barulah senang untuk kita buat ukuran pada zaman kita sekarang ni. Macam mana? Dan saya ingat Yusuf Qaradawi antaranya menyatakan, sirah Nabi ni dia jadi panduan je. Dia tak jadi satu hukum yang perlu kita pegang. Yang jadi hukum ni hadis. Kalau sirah bersifat hukum, ataupun kita namakan dia sebagai hadis, yang tu jadi panduan. Tapi kalau sisi kehidupan Nabi SAW tu, dia jadi kita kita jadi panduan dalam hidup. Kalau hadis tu memang kita nak pegang dia sebagai hukum ke keputusan dalam agama, itu hadis. Tapi sirah ni sebagai panduan dalam hidup. Jadi macam kan hadis Nabi ni pun dia ada dua bahagian. Ada bahagian yang kita kena takwil, sesuaikan dengan keadaan. Ada bahagian yang mana kita ambil sebiji-sebiji. Contohnya dalam bab zikir, kita ambil sebiji-sebiji lah. Jangan kita ubah zikir Nabi. Itu yang terbaik. Bab doa, kita ambil sebiji doa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam bab pemerintahan negara, itu terpulang. Yang sekarang ni orang dah cerita macam-macam skema pemerintahan negara kan. Negara dengan ada pembangkang, negara tak ada pembangkang, kerajaan perpaduan, kerajaan minoriti, kerajaan majoriti, apa benda tu macam-macam skema tu.
Semua benda tu tak ada masalah pun. Tak adalah Nabi kata kerajaan yang paling tepat ialah ini bentuknya ataupun inilah bentuknya. Tak ada. Maka terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menilai pemerintah yang macam mana. Macam dulu ada sistem khalifah, mana merangkumi banyak negara Islam bergabung di bawah satu kuasa namanya khalifah. Tapi realitinya sejarah telah menunjukkan apabila adanya khilafah Islamiyah yang terlalu luas, akhirnya tak terkawal. Macam Soviet Union dulu kan, tak terkawal. Akhirnya pecah, bebaskan negara tu, bebaskan negara ni. Sebab payah sangat untuk mengawal. Jadi, ibu-ibu sekalian, pada zaman sekarang, orang tak bincanglah isu khilafah dalam bentuk gabungan negara-negara dipimpin oleh seorang khalifah. Yang pentingnya negara Islam tu dia ada connection antara satu sama lain, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Itu caranya. Jadi artinya ada hadis Nabi yang mana kita sesuaikan dengan keadaan setempat, keadaan semasa. Termasuk kalau dalam bab perniagaan lagi lah, sistem perbankan, sistem ekonomi. Nabi kata jangan menipu. Maka kita buatlah sistem apa pun jangan menipu, jangan ada gharar, jangan ada benda yang mengelirukan, jangan ada benda yang syubhat dan sebagainya. Tapi sistem apa yang kita nak guna pakai dalam bab jual beli, perniagaan, saham ke apa semua sebagainya tu, itu terpulang kepada kebijaksanaan pembuat polisi masing-masing. Jadi kita tak boleh kata ini je cara Islam. Dan tak boleh kita sebut kita ni nak Islam, kita nak tegakkan Islam. Pemerintah Islam lah pemerintah yang adil. Jangan politikkan apa yang saya sebutkan dia, saya nak sebut secara ilmiah sahaja. Jadi kita tak boleh sebut begitu dah, ibu-ibu sekalian. Kita nak Islam memimpin, kita nak pemerintah Islam yang kuat. Soalnya apa maksud Islam memimpin? Apa maksud pemerintahan Islam itu sendiri? Apa? Kita nak Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksud Al-Quran dan Sunnah? Adakah orang yang buat tu bukan Quran dan Sunnah? Kita saja Quran dan Sunnah? Adakah orang yang bukan Islam? Kita saja Islam? Adakah Islam tu hanya pada slogan? Yang tak ada slogan Islam tu bukannya Islam? Jadi benda tu perlu dinilai dengan sebaik-baiknya. Ya. Tak boleh kita mendakwa bahawa kita yang betul, orang lain yang salah. Allah. Terima kasih banyak. Eliza. Alhamdulillah Ustaz. Elok time pun dah lagi 9:09. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairah. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. See you, Ustaz.